Shalom saudara-saudari semua yang mengikuti sesi khutbah mingguan dalam talian ke-11. Walau di mana kamu sekarang, semoga berada dalam keadaan sihat-sihat belaka dan bersedia untuk ibadah hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kerana Engkau telah menjaga kita sepanjang minggu yang lalu dan telah membolehkan kita berkumpul bersama dalam talian mendengar firman-Mu. Oh Bapa, sediakanlah hati dan minda kita untuk menerima ajaran dari firman-Mu hari ini. Biarlah kami lebih mengenali-Mu dan sekali lagi diyakini oleh kebenaran dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Saya sangat takut. Itu adalah pesanan teks dari Ella, seorang remaja kepada kawan baiknya di Facebook. Ella memberitahu kawannya bahawa dia akan dibawa ke hospital esok pagi untuk lebih banyak ujian perubatan kerana doktor masih tidak dapat mengesan apa yang menyebabkan Ella begitu sakit. Kemungkinan besar Ella akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Hati Ella cemas, tidak tenteram dan sangat takut apabila memikirkan hal itu. Bersendirian dalam biliknya, Ella berdoa begini. Tuhan, saya takut. Saya serahkan semua rasa takutku kepadamu. Tolonglah saya, Tuhan. Amin. Selepas berdoa, Ella rasa tidak begitu takut lagi dan hatinya tidak cemas lagi. Saya ingin tanya, ada siapa di antara kalian yang pernah rasa takut atau cemas apabila berdepan dengan sesuatu situasi? Saya rasa kita semua pernah melalui saat yang takut, saat yang buat kita cemas. Ada di antara kalian yang mungkin sedang berdiri di persimpangan jalan hidup. Hati kamu risau, apa masa depanmu? Ada di antara kamu yang mungkin takut mau pergi sekolah kerana sering dibuli, dikacau, ataupun disindir oleh kawan-kawanmu. Yang bekerja, anda mungkin risau akan hilang pekerjaan pada waktu pandemik COVID-19 ini. Yang berkeluarga, anda mungkin takut kamu atau anak-anakmu akan dijangkiti COVID-19. Sebenarnya, banyak hal lagi yang akan membuat kita rasa takut, risau, cemas dan tidak tenteram dalam hidup. Pada saat-saat begitu, di mana kita boleh meminta pertolongan? Apa penghiburan yang kita dapati daripada firman Tuhan? Kalau ini soalan-soalan yang anda semua sering kali bertanya, itulah yang kita akan pelajari daripada firman Tuhan hari ini. Rasa takut, cemas dan tidak tenteram itu benar-benar berlaku. Ialah sesuatu yang tidak direka. Kita melaluinya. Kadang-kala ketika dilanda perasaan takut atau cemas, kita tidak dapat bergerak. Kita tidak dapat berfikir dengan rasional. Kita tak dapat tidur dengan baik. Tak ada selera nak makan. Namun, rasa takut dan cemas itu adalah sebahagian daripada manusia. Maksudnya, semua manusia pasti ada sesuatu yang membuat kita rasa takut ataupun cemas. Tetapi, apabila berdepan dengan rasa takut, kita akan berasa lebih selesa bila mengetahui bahawa kita tidak keseorangan. Bahawa seorang yang lebih besar, yang lebih kuat daripada kita menyertai kita dalam hidup.
Siapakah orang itu yang lebih besar dan lebih kuat daripada kita? Marilah kita baca bersama-sama dari Keluaran bab 13 ayat 17 hingga 18 dan ayat 20 hingga ke 22 bersama-sama. Apabila Raja Mesir membenarkan orang Israel pergi, Allah tidak memimpin mereka mengikut jalannya melalui negeri Filistin, walaupun jalan itu yang paling pendek. Allah berfikir, aku tidak mahu umat ini mengubah fikiran, lalu balik ke Mesir apabila mereka tahu bahawa mereka mesti berperang. Oleh itu, dia membawa mereka ke jalan keliling melalui padang gurun menuju Laut Gelajah. Pada masa orang Israel meninggalkan Mesir, mereka bersenjata seperti akan berperang. Ayat 20. Orang Israel meninggalkan Sukot lalu berkemah di Etam, di pinggir padang gurun. Pada siang hari, Tuhan berada di hadapan mereka dalam tiang awan untuk menunjukkan jalan kepada mereka. Pada malam hari, dia berada di hadapan mereka dalam tiang api untuk memberikan cahaya kepada mereka. Oleh itu, mereka dapat berjalan pada siang dan malam. Sepanjang hari, tiang awan berada di hadapan bangsa itu, dan sepanjang malam, tiang api berada di hadapan mereka. Saya akan memberi sedikit latar belakang kepada ayat firman Tuhan yang kita telah baca. Sebelum umat Israel keluar daripada negara Mesir, mereka telah diperhambakan di negeri Mesir selama 400 tahun. Dan selepas 400 tahun, Musa memimpin orang Israel keluar dari negara Mesir. Saudara, orang Israel tidak pernah meninggalkan Mesir. Mereka telah lama tinggal di situ. Sejak zaman moyang mereka sampailah pada masa itu. Keluar dari Mesir merupakan suatu perjalanan yang baru, perubahan yang besar untuk umat Israel. Perjalanan ini bukan untuk pergi bercuti, tetapi meninggalkan tempat yang mereka telah tinggal selama ini. Tempat yang mereka kenal, meninggalkan jiran-jiran mereka untuk pergi ke tempat yang baru, iaitu ke Kanaan. Mereka pasti ada perasaan gembira. Kenapa gembira? Kerana akhirnya mereka boleh menjadi bebas, bukan lagi hamba kepada orang Mesir. Ada juga perasaan takut. Kenapa? Sebab mereka tidak pernah keluar daripada Mesir. Perjalanan ke Kanaan tu mereka mesti berfikir, selamat ke? Tempat baru itu okey tak? Ada makanan? Ada tak musuh yang akan datang menyerang mereka? Seperti Ella dan orang Israel, kita juga rasa takut dan cemas sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Sekembali ke bacaan Keluaran, perjalanan merentasi padang pasir ke Kanaan bukan perjalanan yang senang. Ya, padang gurun, tanahnya tidak rata. Pada waktu tengah hari, cuacanya sangat panas. Dan pada waktu malam, ianya sangat sejuk. Di kawasan padang gurun, ada kurang mendapat air. Ya. Dan mungkin ada haiwan liar dan mungkin orang jahat yang akan datang menyerang mereka. Perjalanan yang orang Israel ambil keluar daripada Mesir ke Kanaan bukan sahaja orang dewasa. Bersama-sama mereka juga ada anak-anak, remaja dan haiwan ternakan. Dan Tuhan tahu bahawa kalau orang Israel dibiarkan berseorangan, mereka pasti sesat di pasir gurun. Dan mereka akan kembali
semula ke Mesir. Oleh itu Tuhan telah sediakan tiang awan dan pada hari siang dan tiang api pada waktu malam. Kenapa tiang awan dan tiang api? Apa maksudnya dengan hadirat tiang awan dan tiang api ini? Saudara-saudari, sebenarnya tiang awan dan tiang api ini mempunyai dua maksud. Maksud yang pertama, tiang awan dan tiang api ini melambangkan hadirat dan perlindungan Tuhan. Walaupun umat Israel terpaksa mengharungi perjalanan yang susah di padang gurun. Mungkin ada musuh yang akan datang. Mungkin ada bahaya dari binatang liar. Tetapi kita baca dalam ayat 22 bahawa Tuhan telah menampakkan dirinya kepada umatnya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tuhan menyertai orang Israel. Dan tiang awan dan tiang api ini tidak beralih. Tidak beralih maksudnya hadirat Tuhan kekal. Tidak meninggalkan, tidak berubah. Oleh itu orang Israel tidak perlu rasa takut atau cemas sepanjang perjalanan mereka kerana mereka diyakini Tuhan bersama mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka bersendirian. Dan maksud kedua tiang awan dan tiang api ini ialah ia menyatakan perlindungan Tuhan akan umatnya. Tiang awan dan tiang api ini kejadian yang luar biasa. Tapi yang paling penting, tiang awan dan tiang api ini mendahului mereka. Apa yang kita tahu mengenai tiang awan? Tiang awan ini bukan awan yang biasa yang kita lihat di atas langit. Tiang awan ini macam bayang-bayang yang sangat besar. Pernahkah kamu keluar pada tengah hari, pada pukul 12 atau pukul 1? Matahari begitu terik, panas. Kamu akan berjalan, kamu akan cari bayang-bayang dan berjalan di bawah bayang-bayang. Apabila kita berjalan di bawah bayang-bayang, kita terlindung daripada matahari yang panas dan kita akan berasa lebih selesa dan kurang panas sepanjang perjalanan kita. Sama juga, tiang awan ini macam bayang-bayang yang sangat besar yang melindungi orang Israel daripada matahari yang sangat terik, di mana dalam perjalanan seharian mereka akan berasa selesa dan dilindungi daripada matahari yang sangat terik. Tiang api ini bukan jenis api yang membawa kemusnahan dan kebakaran, tetapi tiang api ini memberi cahaya dalam kegelapan, seperti lilin menerangi bilik yang gelap. Dalam perjalanan padang gurun pada waktu malam, ianya sejuk. Jadi tiang api ini juga boleh memanaskan badan orang Israel daripada sejuk. Dan ia juga memberi perlindungan dari haiwan liar yang akan keluar pada waktu malam. Oleh itu, walaupun di siang hari atau di waktu malam, perlindungan Tuhan tetap berada bersama orang-orang Israel. Tiang awan dan tiang api ini mendahului mereka. Biasanya ketua pasukan askar akan berjalan di depan. Di sini Tuhan mendahului orang Israel di depan. Ini menunjukkan mereka bahawa dialah pemimpin, dialah ketua.
Tuhan yang akan memimpin perjalanan mereka. Sebab itu Tuhan mendahului mereka. Saudara-saudari, kita tahu sekarang melalui Keluaran bab 13 ayat 17 hingga 20 bahawa Tuhan menyertai orang Israel. Tapi soalannya, adakah Tuhan juga akan menyertai kita? Sekarang? Di zaman sekarang, adakah Tuhan juga menyertai kita? Mari kita lihat Matius bab 28 ayat 20. Ingatlah, aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman. Ini adalah kata-kata Yesus kepada pengikutnya, bahawa Yesus akan bersama mereka selalu. Macam mana Yesus mau bersama mereka? Yesus telah disalibkan. Macam mana dia boleh bersama pengikutnya? Adakah pengikutnya mesti mengambil gambar Yesus dengan kamera? Lepas tu simpan gambar dalam kocek dan bawa Yesus ke mana mereka pergi? Sudah tentu tidak. Mari kita lihat seterusnya. Macam mana Yesus akan bersama kita. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 16 hingga 17. Aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi kamu penolong lain yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. Dia Roh Allah yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Dunia tidak dapat menerima dia kerana dunia tidak dapat melihat dia ataupun tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Dia tinggal dengan kamu dan bersatu dengan kamu. Saudara, Yesus telah disalibkan dan kini dia telah bangkit dan sekarang berada di syurga. Tetapi dia tidak meninggalkan kita bersendirian kerana kita telah diberikan Roh Allah, iaitu Roh Kudus, yang akan tinggal bersama kita dan bersatu dengan kita. Saudara, janji Yesus kepada pengikutnya telah menjadi nyata kerana Roh Kudus telah diberikan kepada kita semua. Apabila kita percaya pada Yesus, pada saat itulah Bapa di syurga telah memberi kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal bersama kita dan bersatu dengan kita. Dengan itu, kita mempunyai keyakinan bahawa bukan sahaja Tuhan menyertai umat Israel. Pada hari ini, Tuhan juga menyertai kita kerana Roh Kudus bersama kita. Saudara-saudari sekalian, apa yang kita boleh pelajari daripada Keluaran bab 13 ayat 17 ke 18 dan 20 ke 22? Terang ringkasnya, yang pertama, hadirat Tuhan kekal bersama kita. Cerita di Keluaran tidak mengatakan bahawa kita semestinya nampak hadirat Tuhan di depan mata kita, seperti tiang awan ataupun tiang api. Tetapi ia memberitahu kita satu prinsip yang sangat penting, iaitu Tuhan sentiasa menyertai kita. Walaupun kita tidak dapat melihat hadirat Tuhan, kita perlu percaya firman-Nya bahawa Dia bersama kita. Percaya firman-Nya dengan iman dan penuh keyakinan. Apabila kita menyedari kehadirat Tuhan dalam kehidupan kita dan rela menyerahkan diri dalam pimpinannya, kita tidak perlu rasa cemas, risau atau takut lagi.
kerana Dia menyertai kita. Saudara, hadirat Tuhan bukan bermaksud semua masalah atau rasa takut kita akan hilang atau lenyap. Bukan begitu. Erti sebenar hadirat Tuhan dalam hidup kita ialah bahawa kita tidak berseorangan lagi. Kerana Tuhan menyertai kita. Selalu bersama kita. Tidak meninggalkan. Tuhan bukan sahaja menyertai kita di saat-saat tertentu, tetapi di setiap hari, setiap saat. Tuhan tidak mahu biarkan kita bersendirian. Tuhan mahu membantu kita mengharungi situasi yang menyebabkan kita rasa cemas, risau atau takut. Saudara, ini adalah hakikat sebenar mengenai Tuhan. Dia tidak mahu kita bersendirian. Dan pernyataan Tuhan ini bukan diberi berdasarkan apa yang kita boleh lakukan. Kita tinggal di dunia ini, ramai memberitahu kita, buat ini, buat itu. Cepat siapkan, cepat buat. Oleh itu, kita berpendapat bahawa kita perlu melakukan sesuatu yang hebat atau menjalankan pelayanan yang khusus, baru Tuhan akan menyertai kita. Ini fikiran yang tak benar. Kita kena buang fikiran ini. Hadirat Tuhan dalam hidup kita tidak bergantung kepada apa yang kita mampu lakukan ataupun apa yang kita telah lakukan. Ia diberinya secara percuma. Ini adalah janji Tuhan kepada umat-Nya. Kita tidak perlu melakukan apa yang hebat atau menjalankan pelayanan yang khusus untuk menerima pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Asalkan kita percaya Tuhan sudah menyertai kita. Walaupun mata tidak dapat dilihat, tangan tidak dapat dipegang, Tuhan setia bersama kita. Saudara-saudari, kalau anda berasa takut atau cemas, berserulah kepada Tuhan macam Ella. Beritahu Tuhan, Tuhan, saya takut. Sertai-kulah. Tuhan, saya cemas. Saya risau. Berilah saya ketenteraman dalam hati. Saudara-saudari sekalian, kita telah membaca daripada Keluaran dalam Matius dan Yohanes bahawa Tuhan menyertai umat-Nya. Biarlah kita bergantung dan diyakini bahawa Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan atau membiarkan kita. Dia menyertai kita setiap hari, setiap saat, seumur hidup kita. Saudara, saudari, apabila kita berseru kepada Tuhan, waktu itulah kita akan lebih peka terhadap hadirat-Nya. Seperti Ella pun dapat merasakan hadirat Tuhan bersamanya. Hatinya tidak cemas lagi, tidak takut lagi. Peganglah pada firman Tuhan hari ini. Dia bersama kita sampai ke akhir zaman. Amin.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kerana mengingatkan kita bahawa Engkau menyertai hidup kita. Walaupun tidak nampak hadirat-Mu, bantulah kita untuk percaya dan pegang kepada kebenaran firman-Mu. Bahawa Engkau menyertai kita setiap waktu, setiap saat. Tuhan, kami doakan khas untuk mereka yang berada dalam ketakutan, yang rasa cemas dan risau. Biarlah mereka diyakini oleh firman-Mu bahawa Engkau menyertai mereka. Berilah mereka damai kesejahteraan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.